Assalamualaikum. Bila masak menu kari ni, kadang tu sampai jiran belakang rumah pun dah boleh terbau aroma yang wangi. Boleh membuatkan kecoh air liur. Bagi Umi, kari daging yang perfect bukan sahaja pada penampilannya, tapi terletak pada rasa rempah ratus yang betul-betul dimasak sempurna. Selain penggunaan daging dan santan yang fresh, penambahan kerisik juga dapat membantu untuk menyedapkan lagi kuah. Bila dapat kuah kari yang pekat gini, terus terbayang kan? Sedap juga dicicah dengan roti jala, lempeng atau roti canai. Nak tahu tips kari pekat dan rahsia untuk sedapkan lagi kari daging setanding kedai-kedai mamak tu? Jom tengok video Umi ni sampai habis ya. Banyak poin-poin penting Umi dah highlight kan. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 batang kayu manis, 1 bunga lawang, 3 bunga cengkeh, 3 buah pelaga, 10 biji bawang merah kecil iris halus, 6 biji bawang putih, 1 batang serai potong kasar, 2 inci halia, setengah inci lengkuas, 1 biji bawang besar, 3 tangkai daun kari, 3 sudu besar rempah kari daging, 12 batang cili kering, rebus dan buang biji, 3 biji kentang belah 4, 2 biji tomato belah 4, santan pekat dan santan cair dari sebiji kelapa, 900 gram daging lembu potong dadu dan akhir sekali 3 sudu besar kerisik. Langkah pertama, kisar halus bawang putih dan halia dahulu dengan sedikit air. Umi akan gunakan pressure cooker ni untuk rebus daging-daging lembu yang dah dipotong dan basuh bersih ni dengan bahan-bahan kisar tadi. Kemudian bilas blender dengan sedikit air dan masukkan dalam 1 sudu besar minyak masak. Gaul sebatikan. Tujuan Umi letak halia dalam rebusan daging ni untuk mempercepatkan lagi daging lembu ni empuk, dan minyak masak pula fungsinya untuk lembutkan daging. Memang hasilnya nanti daging akan lembut sangat-sangat. Nak kunyah pun tak sakit rahang. Tutup tudung pressure cooker dan biarkan hingga bunyi 4 kali whistle. Sementara tunggu daging empuk, dalam blender kisar halus sebatang serai, lengkuas, bawang besar dan lada kering dengan sedikit air. Kisar hingga betul-betul lumat dan halus. Dah whistle keempat, tandanya daging dah masak empuk. Bolehlah lepaskan pressure. Buka penutup pressure cooker. Ketepikan dahulu daging. Sekarang ni kita nak tumis bahan-bahan kari. Dalam kuali, masukkan minyak yang mencukupi. Kemudian tumis rempah 4 sekawan bila minyak dah panas. Masukkan pula bawang merah kecil. Tumis hingga bawang layu dan coklat keperangan. Waktu ni guna api sederhana besar dan rajin kacau supaya bawangnya masak sekata dan tak mudah hangus. Sementara tunggu bawang tu garing, ini lada yang Umi dah pisau awal tadi. Campurkan dengan rempah kari daging, gaul biarkan sebati, jadikan seperti paste yang pekat. Lupa pula Umi nak mention awal-awal tadi, tambahkan 1 sudu kecil serbuk kunyit untuk cantikkan warna kari kita. Bawang pun dah mula keperangan. Waktu ni kena rajin gaul ya, biar bawang-bawangnya garing sekata. Dah nampak coklat keperangan gitu, baru masukkan daun kari. Waktu masukkan daun kari tu hati-hati ya, sebab daun kari ni bila masuk dalam minyaknya dia akan terpercik sikit. Api perlahankan. Kemudian cepat-cepat masukkan paste rempah yang kita dah siapkan tadi. Gaul sebati bersama bawang goreng tu. Tutup tudung kuali dan biar rempah betul-betul pecah minyak. Sekali-sekala buka penutup dan gaul supaya rempahnya masak sekata dan tak hangus di bahagian bawah. Lagi-lagi kalau guna kuali akan mudah melekat. Kalau jenis non-stick yang macam Umi guna ni, tak risau sangat sebab ia tak mudah hangit di bawahnya tu. Rempah ni dah nampak pecah minyak kan, tapi Umi akan masak lagi biar rempahnya tu betul-betul masak dan bertukar warna gelap dan kering sedikit. Kat sinilah bahagian yang paling penting. Bila nak buat apa-apa pun jenis kari, pastikan rempah kena betul-betul masak dan pecah minyak
tanpa letak apa-apa air dahulu. Macam Umi buat tadi, campur rempah kari daging dengan bahan-bahan cili kisar je. Jadikan paste pekat-pekat gitu. Sebab ada sesetengah yang suka masukkan air atau santan cair dan mereka biarkan rempah tu masak lama. Bagi Umi, cara ni tak membantu sangat ya untuk rempah tu masak betul. Dan potensi untuk kari rasa berempah atau rasa rempah mentah tu sangat-sangat tinggi. Jadi elakkan ya kalau boleh. Tengok tu rempah pun dah nampak kering sedikit dan berwarna agak gelap. Masukkan air rebusan berserta daging-dagingnya sekali. Kemudian masukkan santan cair, gaul sebatikan. Umi masukkan kentang awal-awal dan biarkan masak lama supaya ia betul-betul empuk. Tutup tudung periuk dan api slowkan. Lebih kurang 15 ke 20 minit macam tu, buka penutup dan sekarang kita nak cek kentang dah empuk atau belum. Caranya mudah je. Cucuk sedikit dengan hujung pisau. Kalau mudah dan terasa lembut je bila cucuk tu, maknanya kentang dah betul-betul empuk dan lembut. Macam Umi lebih suka kentang tu benyek sikit, lagi terasa sedap je kari tu. Masukkan pula kerisik. Kerisik ni fungsinya untuk memekatkan kari selain memberi kesedapan berganda lagi. Bila dapat dicecah dengan roti jala atau capati, memang menjilat pinggan waktu makan tu. Kemudian masukkan pula santan pekat dan Umi terus masukkan tomato. Kat sini lagi satu rahsia untuk sedapkan apa-apa pun kuah, tak kiralah kari ke asam pedas. Tomato tu biarkan masak dan benyek sedikit bersama kuah, biar masamnya tu keluar. Bila dia masak lama macam ni, hasilnya nanti kuah kari akan pekat dan lebih sedap berbanding masukkan tomato akhir-akhir. Akhir sekali, baru perasakan dengan garam secukup rasa. Kalau rasa tak cukup garam, boleh tambah sedikit lagi. Gaul bagi sebati, tutup tudung kuali dan biar kari didih sekejap. Tomato pun dah mula benyek sedikit, bolehlah tutup api. Kalau boleh, jangan terus dimakan. Tunggu dalam setengah jam gitu baru makan. Waktu tu kari tu dah mula nampak lebih pekat dan rasa pun sedap yang amat. Dapat pula dagingnya tu lembut, memang boleh bertambah makan. Okey, sekian sahaja petua, tips dan rahsia untuk dapatkan kari daging yang kau dan pekat. Jom subscribe, like, share, tekan lonceng pertama untuk dapatkan video-video terbaru dari Umi. Jumpa lagi dalam entry akan datang. Bye!